Yang berhormat, sekarang saya menjemput Menteri untuk menjawab 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk Jemaah Ketua. Terlebih dahulu izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat, Kuala Langat, Cerantut, Sepanggar, Kemaman, Kuala Selangor, Sibuti, Bakri, Arau, juga rakan-rakan yang bercelah, Hantu Jaya, Tuaran, Kimanis, Pontian, Kanga yang mengambil bahagian dalam berbincangkan belanjawan di peringkat jawatankuasa Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Kewangan dan Kerajaan kerana memperuntukkan 2.102 bilion kepada kementerian ini untuk melaksanakan pelbagai projek dan juga program bagi tujuan sebagaimana yang telah pun sedia kita maklum. Saya akan menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan, dan jika mana-mana yang tidak dapat saya jawab atas kesusahan masa, saya janji ia akan diberikan secara bertulis dan dia akan dipaparkan dalam laman web Parlimen. Saya respon dulu daripada mantan Menteri yang berhormat Kuala Langat yang bercakap soal tempoh dan cadangan agar kementerian dapat menentukan tempoh tertentu bagi membolehkan guna tanah persekutuan ini dapat dipastikan ia berjalan dengan baik dan betul. Kementerian ini melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian telah menyediakan panduan kepada kementerian pengguna, maknanya kementerian-kementerian yang berkaitan, melalui Perkeliling Putrajaya Tanah Persekutuan PTP bilangan 2 2007 mengenai had masa 5 tahun milik tanah persekutuan. Maknanya kita telah pun menetapkan dalam perkeliling yang telah pun kita edarkan sebelum ini, mana-mana tanah yang tidak dibangunkan hendaklah diserahkan semula kepada PTP bagi ditukar guna dengan KJP yang lain. Maknanya apa yang disebut oleh Yang Muat tadi kita telah ada dalam peraturan, dan apa cadangan yang baik yang dikemukakan tadi kita akan kaji untuk menambah baik peraturan yang sedia ada. Banyak perkara yang dibangkitkan berkaitan dengan panda dan juga zoo negara ini daripada Yang Amat Kuala Langat dan juga daripada rakan-rakan yang lain. Sukacita saya ingin sebut bahawa melalui perjanjian yang ditandatangani di antara Jabatan Penelitian dan Malaysia Zoological Society pada 22 Jun 2013, kerajaan dah bertanggungjawab untuk membangunkan pusat konservasi Giant Panda dan membiayai iuran konservasi tahunan Giant Panda ini. Ini termaktub dalam perjanjian telah pun ditandatangani pada 2013. Malaysia Zoo, iaitu zoo negara pula, bertanggungjawab membiayai perlindungan insurans, iuran anak panda, kos-kos penghantaran pulang anak panda serta kos operasi pengurusan Giant Panda. Walau bagaimanapun, sebagai tanda prihatin kerajaan telah membiayai iuran panda dan kos penghantaran pulang anak panda yang pertama pada 2017 serta bayaran pakar Giant Panda daripada Republik Rakyat China yang ditempatkan di PKGP. Maknanya apa juga keputusan yang kita lakukan, ia tertakluk kepada perjanjian yang telah kita tanang ini. Tapi melihat kepada keprihatinan kerajaan, kita juga mengubah suai bagi membolehkan hubungan baik antara kerajaan Malaysia dengan China dapat kita pelihara. Dan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh kerajaan Malaysia dan Republik Rakyat China, pasangan Giant Panda dipinjamkan kepada Malaysia selama tempoh 10 tahun. Kelebihan Malaysia terlibat dalam program konservasi Giant Panda adalah untuk buktikan hubungan istimewa yang terjalin antara kedua-dua negara sejak hubungan diplomatik diwujudkan pada tahun 1974. Tentang hak penamaan Giant Panda, kerajaan perlu mendapat persetujuan bersama dengan kerajaan negeri China. Apa juga perkara yang telah kita putuskan.
Dan untuk memastikan zoo negara dan juga zoo lain dapat berjalan dengan baik melihat berkesan pandemik COVID-19 ini, saya ingin maklumkan bahawa kerajaan sedang berangka satu formula baru tentang bagaimana kita nak pastikan zoo negara dan juga zoo lain dan juga pusat pameran tetap dapat berjalan dengan baik, dan sesi libat urus sedang dijalankan untuk pastikan model baru dapat kita kemukakan kepada zoo dan juga pusat pameran tempat ini. Untuk makluman semua bahawa zoo ini bukan milik kementerian, tapi kementerian hanya bertanggungjawab memberikan lesen kepada pihak berkenaan, termasuklah di zoo negara. Untuk makluman juga, pada esok hari kementerian akan memanggil zoo negara untuk melihat isu dan masalah yang dihadapinya supaya kita dapat tangani dengan baik bagi menyelesaikan dan juga menjawab persoalan-persoalan yang ditanya dan dibicarakan oleh rakyat ketika ini. Ahli bapak sekalian, dan sudah tentulah untuk isu pemulangan Jaim Panda kepada kerajaan negeri China ini, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, anak Jaim Panda iaitu Yi berusia 2 tahun pada 4 Januari 2020 dan sepatutnya dihantar balik ke China pada April 2020. Tetapi terpaksa ditangguhkan sehingga kini kerana pusat konservasi di negeri China masih ditutup berikutan pandemik COVID-19. Kementerian akan melaksanakan proses penghantaran pulang secepat mungkin sebagaimana perjanjian yang telah pun ditandatangani. Maknanya proses penghantaran pulang akan dilakukan tetapi tertangguh akibat dari pandemik COVID-19. Juga dibangkitkan oleh ramai rakan-rakan tadi ialah berkaitan dengan isu harimau. Dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kemaman dan rakan-rakan yang lain. Untuk makluman, harimau Melaya penting kepada kita. Ia merupakan lambang kepada jata negara kita. Sebab itu menjadi fokus kepada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli untuk memastikan hidupan liar ini menjadi khazanah negara dapat dipelihara. Saya tidak menafikan bahawa berlaku sedikit kepuusan terhadap hidupan liar ini. Namun Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara sentiasa mengambil langkah-langkah proaktif dalam meningkatkan konservasi harimau Melaya melalui langkah-langkah seperti berikut: meningkatkan rondaan penguatkuasaan pemantauan harimau di kawasan-kawasan hotspot pemburuan haram, meningkatkan rondaan penguatkuasaan di dalam dan luar kawasan perlindungan melalui program Operasi Bersepadu Khazanah OBK dengan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasa, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Perhutanan dan juga NGO dan pihak-pihak lain. Kita juga menjalankan program Biodiversity Protection and Patrolling Program BP3 melalui pelantikan veteran Angkatan Tentera Malaysia, orang asli sebagai ranger hidupan liar dan tambahan lagi daripada pesara polis. Ini semua sebahagian daripada beberapa lagi program-program yang dilaksanakan oleh kementerian dan juga kerajaan untuk pastikan populasi harimau Melaya di negara ini dapat ditingkatkan. Dan sebab itulah saya juga ingin menyebut bahawa National Tiger Conservation Center NTCC yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Langat tadi telah pun siap dan insya-Allah ia akan dijangka untuk operasi pada Mac 2021. Dan peruntukan yang diluluskan dalam bajet ini ia akan digunakan untuk pembayaran allowance, tuntutan-tuntutan, penyelenggaraan, bekalan makanan dan kos-kos. Sedikit Menteri, kalau saya boleh tanya. Dalam perkara ini, kita punya National Wildlife Survey ini yang kita telah lakukan, bila kita boleh dapat dia punya results from the National Wildlife Survey yang mereka sudah buat, tapi saya ingat sudah tentu akan dikeluarkan di masa depan terdekatlah. Dan juga adakah kita akan teruskan dengan wildlife survey ini untuk RMK 12?
Sebab ini kena jalan terus sebab dengan itu saja data-data yang kita dapat saja kita boleh adakan program-program tertentu untuk selamatkan harimau Melaya. Terima kasih. Yang Berhormat Kolangat. Apa juga langkah dan tindakan yang dilakukan oleh kementerian, ia berasaskan pada data dan dapatan-dapatan melalui kajian-kajian sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Dan kita akan menggunakan pakai apa juga data-data dan jika ia penting kita akan teruskan untuk pastikan program yang kita lakukan ini tepat dan benar-benar mengikut fakta-fakta yang betul oleh kajian sebagai disebutkan tadi. Sebab itu saya berharap semua rakyat Malaysia, NGO dan bagi pihak untuk bersama-sama bagi memastikan populasi harimau Melaya ini yang merupakan khazanah negara dapat kita kekalkan dan ia mesti mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak. Yang Berhormat, saya faham Yang Berhormat banyak soalan Yang Berhormat tanya, tapi kalau saya jawab Yang Berhormat saja, saya tak mampu untuk jawab. Menteri, yang jadi, SPM itu, yang kita kena bagi peluang hiring of orang asli itu. Okey, baik. Kita sebagaimana kalau kita lihat dalam bajet ini, kerajaan memperuntukkan untuk melaksanakan program BP3 ini yang juga melibatkan orang asli, veteran Angkatan Tentera dan juga pesara polis. Untuk orang asli, untuk program ini kita tidak mengenakan apa-apa syarat dan mereka telah pun untuk fasa pertama dulu telah pun dilantik. Dan ini sebenarnya memberi peluang kepada orang asli untuk selain daripada menambahkan sosioekonomi beliau, mereka dan tentu juga untuk membantu kerajaan dalam mengenai isu-isu sebagaimana yang kita bicarakan. Yang Berhormat Jerantut juga bercakap dalam bajet ini tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kebakaran haram. Yang Berhormat Arau berjuang kepada alam ini. Arau banyak kali bercakap supaya hutan dijaga, jangan tebang, kita sealiran Arau. Jadi saya nak sebut strategi Jabatan Perhutanan sebenarnya Malaysia dalam menangani isu-isu pembalakan haram. Kita telah melaksanakan beberapa strategi dalam menangani isu pembalakan haram dan kita dalam proses untuk melaksanakan pindaan rang undang-undang Akta 313, Akta Perhutanan Negara yang disebut oleh Yang Berhormat Arau tadi dengan meningkatkan jumlah dendaan dan hukuman. Selain pindaan ini juga merangkumi penambahbaikan dalam memberi kuasa kepada pegawai-pegawai jabatan kita untuk memperkukuhkan penguatkuasaan. Ini penting dan kita juga menubuhkan war room bagi memastikan apa yang kita nak lakukan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ia sebagai sebuah bilik gerakan yang menjadi hak berpusat one-stop center di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Malaysia yang bertujuan bagi memperkasakan aktiviti pemantauan sumber hutan negara. Ia kita percaya berupaya untuk mengesan sebarang pencerobohan yang berlaku di kawasan hutan simpan kekal akibat aktiviti pencerobohan dan penolakan hutan, pembalakan haram, perubahan litupan hutan dan insiden kebakaran hutan dan sebagainya. Maknanya di Jabatan Perhutanan Malaysia, isu ini kita anggap isu yang serius, sebab itu kita tangani dengan wujud satu one-stop center untuk ditangani dengan baik dan berkesan. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sikit Yang Berhormat. Apakah Yang Berhormat bekas Menteri pun setuju dengan saya, meletakkan matlamat untuk menanam semula 100 juta pokok. Ini sebagai matlamat kita. Dalam tempoh berapa tahun? 3 tahun kah? 2 tahun kah? Yang keduanya, Yang Berhormat isiarkan bahawa kita ke arah untuk mengharamkan pembalakan haram dan juga halal. Sila Menteri. Untuk buat lebah yang Berhormat Arau, di dalam bajet yang diluluskan oleh kerajaan untuk kementerian ini, kita memang ada program untuk program penanaman 100 juta pokok. InsyaAllah ia akan dilaksanakan pada 2 Januari ini untuk pelancaran. Dan kita akan gerakkan pelbagai pihak di seluruh negara
NGO, badan-badan bukan kerajaan, sektor swasta untuk bersama-sama bagi meningkatkan jumlah hutan dalam negara ini. Biar negara ini diliputi oleh hutan, ia akan beri kebaikan kepada kita semua. Namun demikian, Yang Berhormat, kuasa untuk meluluskan konsesi balak ini terletak di bawah kerajaan negeri, dan kita harap kerajaan negeri bersama-sama dengan kita untuk memastikan kita pelihara hutan dalam negara ini. Yang Berhormat, saya nak jawab satu saja soalan. Boleh tanya pasal sikit boleh? Okey, Sabah saja. Berkaitan dengan isu bekalan elektrik Sabah. Kemudian saya berhenti. Satu saja. Sila. Iaitu boleh saya tanya pasal hutan sebelum pekal elektrik Sabah? Satu saja. Pendek saja. Pendek saja Yang Berhormat. Tidak sempat membahas tadi sampai pendek saja. Pasal perhutanan. Setengah minit. Saya Pasal nak jawab pasal perhutanan. Sabah ni. Tadi Yang Berhormat bangkitkan isu elektrik Sabah kan. Saya nak jawab ini. Ya, tapi sebelum itu. Sebelum itu saya tanya pasal hutan lo boleh? Bagi menteri Senang jawab dulu. saja. Ini bukan susah. Okey. Terima kasih Yang Berhormat sebab dalam bajet kali ini Jabatan Perhutanan Sabah telah dibagi 39 juta. Jadi banyak terima kasihlah. Dah peningkatan daripada 21 juta. Satu peningkatan. Saya punya persoalan, pertanyaan ialah apakah sebenarnya peranan kementerian ini dalam hal-hal berkaitan dengan Jabatan Perhutanan Sabah? Sebab Jabatan Perhutanan Sabah dia tidak melapor kepada Jabatan Perhutanan Semenanjung ataupun Jabatan Perhutanan Persekutuan. Jadi saya ingin mau bertanya dengan situ saja, apa peranan dan apa hubungan antara kementerian ini dengan Jabatan Perhutanan Negeri Sabah itu? Terima kasih Tuan. Saya boleh jawab soalan tersebut, tapi oleh kerana perkara baru, saya akan beri secara bertulis. Saya tidak ada masa cuma untuk jawab satu isu saja sebelum saya berhenti berkaitan elektrik Sabah saya. Baik, sila. Untuk makluman, Kerajaan Persekutuan komited untuk menyerahkan kuasa bekalan elektrik dan juga Sabah Elektrik Sdn Bhd kepada Kerajaan Negeri Sabah. Kita telah pun secara rasmi dalam Jabatan Menteri mewujudkan jawatan kuasa supaya pembicaraan ini lebih tersusun dan terancang, iaitu mewujudkan jawatan kuasa pemandu dan teknikal. Dan segala proses-proses perkara-perkara yang berkaitan dengannya akan dibincangkan dalam jawatan kuasa ini dan diangkat semula kepada Jabatan Menteri dan dia akan diumumkan dan perbincangan akan dibuat melalui kerjasama dan perbincangan semua pihak yang berkepentingan. Saya ucap terima kasih kepada semua ahli yang berhormat. Saya mohon maaf, saya akan beri jawapan bertulis dan singkat saja Menteri. Hanya nak jawapan Diskaun, Terima kasih diskaun Yang elektrik tak Yang dijawab Berhormat Menteri. Menteri. Diskaun elektrik. Pulang pada menteri-menteri. TNB dah. untung, Datuk Pengerusi hanya TNB jawapan masih singkat untung sahaja daripada 2.41 Menteri. bilion, tapi dapat ke tidak diskaun elektrik yang kita pohon itu? TNB untung 2.41 bilion ringgit. Adakah subsidi akan diteruskan, subsidi Saya prihatin jawab bertulis. untuk 6 bulan akan datang? Terima kasih. Datuk Terima Pengerusi. kasih Yang Berhormat. Boleh tak? lanjutkan masa lah. Saya terpulang Sebab pada menteri. isu- Ya. Tapi menteri Datuk telah Pengerusi, tamatkan. sebab perbahasan. Yang Berhormat Jerantuk, Sebutir dan juga saya membangkitkan isu NEM. Harap ada berita baik daripada Menteri. Singkat saja dan lain-lain boleh Baik. upload ke website. Jawapan Ya. betul. Ya, Menteri sekarang duduk sini boleh lah. Boleh sebut jawapan bertulis Yes. Sila. Cuba saya ingin maklumkan berkaitan dengan NEM ni saya akan buat pengumuman rasmi dalam tempoh yang singkat. InsyaAllah. Baik, terima kasih, Menteri. Terima kasih. Terima kasih Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 1,604,364,000 untuk Kepala B23 anggaran perbelanjaan mengurus 2021, jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Tidak. Lebih suara bersetuju Kepala B23 jadi sebahagian daripada jadual. Yang berhormat, masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P23 anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah Kepala P23 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Kami ucap terima kasihlah kepada semua ahli parlimen yang prihatin. Tapi kalau undi ini 112.
Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga esok jam 10 pagi Khamis 3 Disember 2020. Terima kasih ahli yang berhormat. Jangan duk provok. Jangan takut. Terima kasih, Arau jangan provok. Saya tidak provoke.